Kuala Selangor. Selepas itu yang berhormat. Silakan. Terima kasih Tan Sri. Saya bercakap atas di peringkat dasar ini. Ya, saya memerhatikan pengenalan Rang Undang-Undang Juruanalisis Makanan 2010 ini, Tan Sri, sebagai satu yang mengisyaratkan negara kita ini menuju ke arah negara yang punya kesejahteraan ataupun kemajuan, ataupun dalam bahasa yang lebih canggih lagi, moving towards satu membudayakan hidup yang benar-benar sejahtera. Sebab kita tidak lagi bercakap tentang basic survival, kita bercakap tentang quality of life. Dan saya Ketua, dengan izin, maka saya sebagai dasarnya saya cukup menyokong pengenalan Rang Undang-Undang ini, karena itulah pada saya dalam konsepnya dan falsafahnya, supaya negara ini dalam pacuannya ke arah negara maju 2020 ini, kita akan dapat membudayakan satu kehidupan yang punya quality of life, dan tidak hanya bercakap tentang angka-angka pertumbuhan, mendewakan angka-angka pertumbuhan seperti GDP hari ini, GNI per kapita, kerana inilah pada akhirnya, bukan kata Perancis, bukan hanya Kanada, bukan juga UK, Bhutan pun sebuah negara yang telah mengenalkan apa yang mereka sebut sebagai Bhutan Gross National Happiness Index. Dan Sri, ini bercakap atas dasar Bagi lawan sikit. Baru nak start. Saya terpanggil dengan ini a matter of survival ni. Tan Sri, terima kasih Tan Sri. Terima kasih sahabat saya dari Kuala Selangor. Masa masih banyak, jangan susah. Saya terpanggil dengan pernyataan yang berhormat soal a matter of survival. Malaysia ni walaupun kita ke arah moving forward, tapi terdapat juga golongan masyarakat kita yang masih di luar bandar, masih mengamalkan permakanan tradisi dan sebagainya. Dan apa pendapat yang hormat soal permakanan orang-orang di luar bandar yang masih lagi belum ke tahap yang seperti yang dimakan oleh orang seperti Kuala Selangor. Jadi di Sabah misalnya, di Sarawak misalnya, masih mengamalkan makan tradisi, termasuk juga Tan Sri. Saya rasa ada juga makanan tradisi yang perlu dikaji, dipantau. Kita tengok makanan itu mempunyai khasiat-khasiat yang diperlukan oleh seorang manusia, dan ini as a matter of survival. Alangkah baik kalau pihak kementerian juga melihat ini supaya dapat dipromosikan sebagai permakanan negara kita, yang saya rasa lebih berkhasiat daripada apa yang orang bandar makan. Minta pendapat dari pihak hormat. Terima kasih sahabat saya Putatan. Topik itu kalau saya mau masuk, Tan Sri, jauh, takut nanti saya menyimpang. Tapi saya boleh bagi respon begini sajalah. Meskipun pemakanan itu tradisional sifatnya, tapi tidak semestinya ia tidak mempunyai nutritional value yang baik. Jadi bukannya kecanggihan pemakanan itu, tetapi pada akhirnya diukur dengan tahap nutritionnya. Jadi itu satu perkara yang boleh saya sebutkan. Betul, kalaupun di pedalaman mungkin kita nampak tradisinya makan ubi ke, ubi kayu ke sebagainya, tetapi saya kata beginilah, inilah dia masalahnya Tan Sri dalam satu Malaysia ni. Satu Malaysia ni kita punya jajaran yang terlalu jauh lah.
spektrum kita ni daripada satu perkampungan yang cukup tradisional dengan makanan yang cukup tradisi, dengan orang bandar yang begitu sophisticated dengan pemakanannya yang itu pun bahaya juga dengan segala yang segera itu di McDonald way of life ni pun Tan Sri ada baik buruknya juga. Tetapi makanan di bandar yang dihasilkan daripada kampung. Betul. Saya mahukan pandangan Putatan tadi masuklah dalam ucapan saya. Senang sikit saya boleh move forward Tan Sri Jadi Tan Sri, saya sekali lagi menyebutkan, kalau dilihat dari sudut falsafahnya rang undang-undang ini, saya cukup sokong, kerana pada akhirnya we are moving towards menghasilkan satu cara hidup yang bukan saja mampu membekalkan rakyat dengan pemakanan, yang keduanya balance pemakanan, tetapi pada yang ketiganya, pada tahap ketiganya itu ia punya segalanya yang diperlukan, not to just survive but to thrive, bukan saja untuk kemandirian, untuk hidup, survival, tetapi untuk melahirkan sebuah negara bangsa punya rakyat yang mendapat pemakanan yang sudah pun dijamin, safety, keselamatan dan nilai nutritionnya Tan Sri. Kalau saya pergi jauh-jauh situ nanti tak kesampaian saya masuk topik ni. Pandangan sikit topik banyak yang minat. Banyak yang minat. 20 kali bangun hari ni tak ada can. Terima kasih Kuala Selangor. Saya nak tanya pandangan Kuala Selangor. Rang undang-undang ni katanya ramai yang sokong, yang bersetuju dengan kandungan dia. Apa pendapat Kuala Selangor kalau saya katakan begini? Rang undang-undang ni seolah-olah macam nak tutup apa yang pernah berlaku sebelum pada hari ini. Banyak perkara yang berlaku dari segi contaminationnya, keracunannya, tidak kepastian halalnya, banyak perkara yang berlaku. Jadi seolah-olah kita nak cari satu scapegoat. Selama ni tak boleh nak nuding daripada siapa, tak tahu siapa nak salahkan. Sekarang kita tubuhkan satu akta juru analisa makanan. At least kita boleh salahkan pada juru analisa makanan kalau ada masalah apa-apa. Terima kasih Indra Mahkota. Mungkin pada kali ini saya kurang bersetuju sikitlah dengan Indra Mahkota. Kerana saya bersifat positif, punya saya selalu menyatakan pandangan saya sebegitu. Tapi Tan Sri, saya juga punya pandangan yang agak kritis tentang rang undang-undang ini. Meskipun ianya baik dari sudut matlamat, saya tidak mahu Tan Sri pada akhirnya ia hanya membina dan mencipta satu lagi birokrasi. Kerana kalau ianya birokrasi tanpa ada efikasi keberkesanannya, maka saya takut ia akan hanya membebankan taxpayers money dengan izin. Jadi kita tidak maulah pada akhirnya membengkakkan birokrasi kerajaan yang sudah pun segalanya hari ini ditentukan oleh Suruhanjaya, majlis dan sebagainya. Jadi saya ambil pandangan Indra Mahkota dari sudut positif seperti itu. Tetapi yang nak saya langsungkan perbahasan saya ini, saya memerhatikan rang undang-undang ini pada matlamatnya adalah untuk menubuhkan majlis, dan majlis punya fungsi yang telah diterangkan dalam peruntukan-peruntukan yang dibuat, fungsinya dalam section 5, fungsi dan kuasa majlis dan sebagainya. Dan pada analisis makanan itu saya memerhatikan maksudnya adalah pemeriksaan terperinci makanan yang termasuklah penilaian fizikal, microbiology, kimia, biokimia, bioteknologi, toksikologi dan segalanya yang lain. Tan Sri pengurusi, Tan Sri yang dipertua, kita peringkat dasar lagi. Tan Sri yang dipertua, apa yang saya cukup khawatir adalah yang lebih penting itu peranan juru analis makanan itu. Sebab majlis ini dia mengawal susun atau dia mengawal selia, mengawal kelola practitioner itu. Yang ini juru analis pemakanan itu. Nah, boleh sikitkah buat? tertarik juga ya? Tertarik ya. Terus.
Terima kasih. Muhammad, saya terpanggil dan saya kiranya meminta yang berhormat. Pada saya bukan saja menganalisa aspek yang disebut Muhammad, tetapi kalau boleh penekanan juru analisa itu kepada pengetahuan dia halal haram. Kalau boleh diberi penekanan. Terima kasih. Dia masuk Tan Sri dalam ucapan saya terus. Tak payah saya huraikan. Ini kinabatangan yang berhormat selalu membengkakkan isu-isu. Tak apa. Kita kan ada musim-musim, ada kita punya biological cycle kita tekan Tan Sri. Sila teruskan. Terima kasih kinabatangan. Jangan saja bengkakkan isu-isu sampingan. Tapi yang menarik ni isu-isu sampingan tu Tan Sri. Tan Sri, saya mau tegaskan, lalu dalam peruntukan rang undang-undang ini, saya mau mempertikaikan lebih fokus kepada peranan juru analis makanan itu. Yang saya perhatikan, kalaulah juru analis makanan itu tidak diterangkan ataupun bukan hanya diterangkan sebenarnya diterangkan akan peranan mereka, ya, dalam di pasal itu telah diterangkan apa peranan mereka, ya, dalam bahagian 5, 31, 1, 2 dan sebagainya. Tetapi yang saya ingin tanya kementerian, sejauh mana konsep keselamatan pemakanan itu diperuntukkan, sama ada dalam akta makanan atau yang sebagainya 1983 dan sebagainya, yang mana analisis juru analisis makanan ini punya peranan untuk memastikan keselamatan pemakanan itu. Dengan kata lain begini, apakah di sana ada akta-aktanya? Seperti kalau kita lihat dalam FDA, Food and Drug Administration of the United States, mereka menentukan dari sudut-sudut itu sehingga kan rakyat mereka itu selamat, bukan hanya daripada perkara-perkara yang seperti microbiological contaminants, chemical residues, radioaktif sebagainya, ataupun juga natural mycotoxin seperti aflatoxin dan sebagainya yang boleh saja mencemarkan bahan-bahan seperti peanuts dan kacang-kacang seperti itu, dan juga pada perkara yang lebih bahaya seperti mutagenic dan carcinogenic, bahan-bahan yang punya kesan-kesan seperti itu. Lalu yang saya sedang memfikirkan dengan rekan saya tadi, Kota Raja dah balik pun dia, kami mau memikirkan apabila rang undang-undang ni berkuat kuasa, saya sebutkan tadi, makanan menjadi selamat, ketentuan bukan hanya nutritionnya tetapi keselamatannya. Kita dengar bagaimana melamine, ya, sebuah molekul organik yang punya molekul nitrogen yang dicemari dan sengaja dicemari oleh pihak-pihak yang cukup rakus kerana mementingkan bottom line profit mereka saja, sehinggakan 300,000 bayi di China, di negara China dan juga di mana-mana negara yang mengimport makanan yang milk based produk itu, Tan Sri, akhirnya mengalami kegagalan, antara lainnya ginjal, kidney failure dan problem, kerana molekul ini gagal dikesani dalam makanan yang bersifat milk based dengan izin. Lalu kalau saya boleh pergi jauh sikit, kerana sifat molekul ini dia nitrogen based, dan equipment yang ada ataupun investigation, ya, yang ada hari ini tidak dapat membezakan nitrogen daripada protein dan amino acid dan nitrogen daripada organik molekul yang lain. Jadi mereka sengaja spike ataupun memasukkan melamine ini, mengharapkan bahawa di sana akan dapat ditentukan protein kontennya tinggi, kerana mereka hanya mengkaji dan memonitor nitrogen daripada molekul itu, dan bukannya dapat dibezakan sama ada nitrogen itu
daripada protein amino acid ataupun nitrogen daripada organic molecule seperti melamine. Apa yang saya maksudkan di sini, Tan Sri, kalau saya boleh pergi urai jauh sikit daripada itu, akhirnya yang penting itu peranan juru analis makanan itu, atau lebih penting daripada itu, apakah kita punya akta-akta yang mewajibkan pemakanan itu dikaji uji, ya, properly investigated dengan izin, from farm to table dalam konsep itu sekarang ini, from farm to table. That is the concept sekarang hari ini, Tan Sri. Barat, dunia barat yang maju itu, ya, melihat kepada keselamatan rakyat mereka, semuanya, bukan hanya FDA United States, but as well amalan di Eropah, negara seperti Jepun. Mereka punya establish best practices, ya, amalan terbaik, bukan hanya daripada aspek good laboratory practices mereka, tetapi sehingga kan akta-akta itu kemas, mereka susun, ya, cukup rapi, dan paling penting punya kuat kuasa, enforcing power. Tetapi bila saya perhatikan, kita menubuhkan sebuah majlis, dan tentunya majlis ini punya pribadi-pribadi yang namanya itu ialah paling tidaknya 2 juru analis makanan yang daripada Institut Teknologi Makanan Malaysia, ya, seorang ketua pengarah yang sifatnya itu tentulah mungkin jusak ke gaji tangga gajinya daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, ya, dan sebagainya. Saya boleh faham kesemua itu adalah kepentingan untuk mengekalkan keupayaan, capability dan capacity mereka untuk memantau amalan practitioner juru analis makanan ini. Tetapi yang saya pertikaikan adalah satunya, apakah di sana wujud tuntutan akta yang akan menyelamatkan rakyat kita ini daripada terdedah kepada segalanya lah yang kita sebutkan tadi, ya, termasuklah apa yang dikatakan sebagai food supplement hari ini, segala ubat yang untuk orang yang OKU tadi kan, orang yang OKU kuat upaya, dan orang yang kurang upaya ke, apakah semuanya itu, ya. Dan ini lebih bahaya sebab apa? Hari ini, Tan Sri, dalam bahasa buzzwordnya natural, biodegradable, ya, selamat, tidak chemical sifatnya. Saya bertanya, yang tidak chemical tu apa? Dia kata yang natural. Natural tu apa? Apakah ia tidak terdiri daripada nitrogen, carbon, sulfur, oksigen? Chemical lah tu, Tan Sri. Tapi hari ini herba itu pun walaupun berapa natural sekalipun, jangan tidak tahu dalam apa yang dikatakan natural itu punya juga, ya, contaminants, ya, Tan Sri, yang juga sifatnya kadang-kali adalah mutagenic dan carcinogenic. Itu the aflatoxin yang saya sebutkan tadi, mycotoxin dan sebagainya, Tan Sri. Jadi tak senanglah isu ni, Tan Sri. Ambil mudah selapis mungkin nampak senang, tetapi bila saya kembali untuk sikit lagi, Tan Sri, ya, saya bertanya kepada kementerian, sekali lagi saya katakan, jelasnya ia akan menambahkan birokrasi kepada kerajaan ini. Satu lagi, majlis sudah ditubuh. Persoalannya, dengan izin Tan Sri, will we be better off or will we be worse off? Worse off kerana tentu ada cost. Tetapi kalau will we be better off, dengan kata lain, tidak akan berlaku seperti cases of poisoning, mass poisoning, seperti pernah berlaku dulu pada mi apa dulu, tahun-tahun bila tu, anak-anak yang makan mi apa ya, dengan segala yang dikatakan itu adalah punca daripada preservatif, ya. Jadi semuanya itu. Jadi saya sekali lagi mengangkat isu ini, Tan Sri, membawa kementerian, sebab yang saya pentingkan sekarang ini adalah professionalism juru analis makanan itu. Bila saya perhatikan, mereka itu adalah daripada food science ataupun nutritionist saja, ataupun lebih teruk daripada itu, mereka punya hanya sains ataupun ijazah dalam sains. Kalau macam adalah ijazah dalam fizik ke, Tan Sri, ataupun apapun yang lain, ya, akhirnya untuk menjadi juru analis makanan saya rasa berat juga. Sebab saya memerhatikan sikit sebanyak latar belakang saya
20 tahun dahulu, 19 tahun dahulu mengajar di universiti. Bidang ini cukup tertiary sifatnya. Dia memerlukan keupayaan yang bukan hanya good basics medical science, tetapi juga memahami dari sudut the state of art. State of art itu maksudnya state of science lah Tan Sri, dari sudut all kecanggihan dalam determination, dalam investigation, dalam quantification, dalam penentuan sama ada penentuan microbial contaminants, pesticide residues dan sebagainya. Jadi saya amat-amat mengharapkan kementerian sedar, ya, bukan saja kita mengemukakan satu rang undang-undang jurus analis makanan, tetapi pada akhirnya insya-Allah saya katakan tadi, kita mau melonjakkan indeks happiness, quality of life negara ini kepada tahap yang benar-benar bukan saja semakin berat, semakin besar birokrasi, tetapi sekaligus membawa quality of life, ya, sophistication of life, not just the primary needs of life, the Maslowian lowest need of life, tetapi kepada tahap tertiary-nya. Barulah Tan Sri, datangnya 2020 kita akan benar-benar merupakan sebuah negara maju, ya, dan tidaklah macam ada 3-4 Malaysia Tan Sri, bukan satu Malaysia. Tadi Putatan sebut tu Sabah Sarawak Tan Sri. Bukan kata Sabah Sarawak, di Kuala Selangor pun ada yang tertinggal dan tercicir ni. Jadi oleh kerana itu, inilah pertanggungjawaban sebuah kerajaan. Dan apabila kita memungkakan rang undang-undang seperti ini, harap-harap kita memahami keseluruhan, the big picture, the world view, falsafahnya, sehinggalah kepada perinciannya, kepada perkara-perkara yang terlalu mikro dalam sudut manajemennya Tan Sri. Saya rasa begitulah yang dapat saya sebutkan di peringkat dasar ini dahulu. Terima kasih Tan Sri.